PPD. Untuk makluman semua murid, kegiatan KO ni aktiviti yang diwajibkan lah. Jadi sepatutnya kita kena menyertai. Untuk musim PKP ni, untuk tahun ni kita hanya ada 15 kali perjumpaan KO. Itu 5 untuk unit beruniform, 5 untuk persatuan dan 5 untuk permainan. Dan banyak aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh PPD yang melibatkan KO. Jadi kalau anak-anak tak menyertai untuk dapatkan sijil. Jadi cikgu amat mengharapkan anak-anak galakkan rakan-rakan yang lain lah untuk menyertai ni. Sebab kalau kita nak harapkan perjumpaan seperti dahulu, mungkin kita tidak akan berjumpa seperti dulu dah. Untuk tahun ni. Tahun akan datang, mungkin adalah perjumpaan tu. Untuk normal balik, agak payah lah untuk tahun ni. Jadi, kok mana pun orang kata, kita terpaksa hadapi ni. Musim COVID ni dengan cara normal baru ni. Harap-harap semua murid dapatlah menyertai kegiatan KO yang diadakan secara atas talian ni. Kalau kita lebih senang lah. Sebenarnya kita lebih senang untuk dapatkan CJ dengan cara ni. Kalau kita menyertai saja, kita dah dapat CJ peringkat negeri. Kalau ada pertandingan peringkat kebangsaan, kalau kita menyertai saja, dah dapat CJ peringkat kebangsaan. Lebih mudah daripada bersemuka untuk dapatkan CJ tu. Jadi harapan cikgu pada anak-anak, sertailah setiap kegiatan yang dijalankan oleh pihak sekolah. Ini penting untuk kita dapatkan CJ untuk kita masuk ke dalam pelaporan PAJ-SK masing-masing lah. Terutamanya murid tahun 6, tahun 5. Jadi cikgu harap bantulah cikgu untuk galakkan rakan-rakan yang lain. Cuba kongsi dengan rakan. Pentingnya untuk kita menyertai setiap kegiatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi kita terpaksa hadapi. Suka atau tak suka pun kita terpaksa hadapi keadaan yang kita alami pada hari ini. Itu saja ucapan cikgu untuk kali ini. Cikgu amat-amat berterima kasihlah pada Cikgu Safa atas usaha beliau untuk menjayakan setiap program yang kita adakan di sekolah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Din atas ucap pertama untuk pagi ni. Okay, terima kasih juga pada murid-murid yang masuk, yang baru masuk. Hari ini kita akan adakan sedikit taklimat yang berkaitan dengan STEM. Okay, taklimat ni merupakan aktiviti KO jugalah. Aktiviti KO di peringkat kebangsaan sebenarnya. Okay, STEM ni dia setiap tahun dia ada sampai peringkat kebangsaan. Cuma dia melalui sekolah dulu, di mana dia buat pertandingan melalui di peringkat negeri dulu. Maksudnya kalau awak masuk apa-apa pertandingan yang cikgu akan taklimatkan kejap lagi, kamu akan dapat terus sijil negeri. Okay, peringkat negeri Kelantan. So kalau ikut markah tu tinggi dah lah berbanding dengan kita masuk peringkat sekolah. Jadi penyertaan online ni sebenarnya lebih mudah lah kalau kita ikuti. Awak hanya buat di rumah saja. Boleh buat bersama-sama dengan abang, kakak, mak, ayah. Okay? Boleh buat sama-sama, lepas tu kita hantar je. Menang kalah belakang kira. Maksudnya penyertaan tu kita dah ada dah CJ peringkat negeri. Okay, jadi untuk nak tambah kredit PAJSK tu, cikgu harap siapa yang masuk hari ni lah Google Meet ni 29 orang ni masuk cikgu lah. Tapi kalau murid-murid yang masuk ni, cikgu harap semua ambil bahagian. Sekurang-kurangnya satu pertandingan. Cikgu nak share sikit skrin. Kalau siapa yang boleh WhatsApp kawan tu, pakat-pakat WhatsApp lah yang boleh masuk yang ada line. Okay, sekejap.
nampak skrin cikgu tak? Nampak? Dengar suara, nak nampak skrin? Nampak. Okey. Hari ni cikgu nak taklimat tentang STEM Online Challenge di mana sebenarnya program STEM ni setiap tahun ada. Tapi sekolah kita mungkin start aktif 2 tahun yang lepas lah. Ni mungkin tahun ketiga dah. Dan tahun lepas pun kita berjaya sehingga ke peringkat kebangsaan. Salah seorang murid kita dah wakil negeri, mewakili negeri ke peringkat kebangsaan, wakil Kelantan. Okey, jadi tahun ni harap-harap ada lah. Ataupun kita boleh target penyertaan paling ramai. Sebab tahun lepas ada sekolah peringkat negeri dia dapat, walaupun sekolah dia tak ada pun yang menang peringkat negeri macam menang tak nombor 1, nombor 2. Tapi dia hantar banyak penyertaan. Maksudnya budak, ibu dia suruh semua budak dia masuk. Lebih kurang macam tu lah. Jadi semua budak dia dapat CJ. Okay, dia target penyertaan teramai dan sekolah pun dapat pengiktirafan. Menyertai paling ramai, paling banyak penyertaan daripada sekolah tu. Mungkin kita boleh target yang tu jugalah kalau ramai murid-murid berminat untuk masuk. Okey, kita akan tengok apa pertandingan yang ada untuk tahun ni. Okey, biasalah untuk STEM ni walaupun kita tak target menang, kita boleh kumpul CJ lah. Okay, kalau kita ada kita bertuah, kita boleh wakil kebangsaan, wakil negeri dan peringkat kebangsaan. Okey, ini pertandingan yang cikgu dapat senaraikan. Sebenarnya banyak. Dia panggil STEM Champ ataupun Carnival STEM. Jadi dia melibatkan banyaklah sekolah menengah, sekolah rendah. Jadi cikgu keluarkan beberapa pertandingan yang kita layak lah, yang dipertandingkan untuk murid tahun 4, 5 dan 6. Antaranya 4 ni, kalau ada lagi pun mungkin ada, dan cikgu akan tengok lagi. Kalau sesuai kita masuk, saya akan bagi tahu lagi. Tapi yang 4 ni kita boleh masuk lah, yang cikgu rasa kita mampulah untuk masuk. Pertama ialah poster digital, di mana tahun lepas pun dah ada poster digital. Tahun lepas kita masih baru dengan norma baru COVID tu. Jadi dia banyak bertemakan COVID lah. Tapi tahun ni dah. Sebab dia dah tak panggil norma baru dah ni. COVID-19 ni. Dah norma biasa dah. Jadi dia tak ada dah tema COVID. Sekejap lagi cikgu akan terangkan tema-tema dia. Kedua ialah peta I-Think Science. Peta I-Think macam peta minda, ada banyak jenis peta I-Think. Okay, selamat datang yang baru masuk. Kita baru mula sikit. Pertandingan yang akan dipertandingkan dalam STEM ada 4 ni. Yang kedua peta I-Think Science. Kita akan buat peta minda, peta I-Think yang berkaitan dengan pembelajaran kita dalam kelas lah, maksudnya silibus kita. Silibus tahun 4 boleh, tahun 5 boleh, tahun 6 boleh, ataupun tahun 1. Tapi tajuk sains, maksudnya yang dalam mata pelajaran sains. Okey, maksudnya awak kena buat peta, tidak semestinya satu tajuk besar lah. Kita ambil satu konsep sahaja. Nanti cikgu akan tunjuk contoh. Yang ini sudah dipertandingkan dari tahun lepas dan ada murid kita yang masuk. Ada yang menang juga peringkat negeri. Okey, nanti kita akan tengok contoh-contoh. Okey, yang ketiga bercerita STEM. Yang ini belum lagi lah. SKDD belum pernah hantar. Saya tak pasti kalau sebelum cikgu masuk sekolah tu, tapi masa cikgu masuk, cikgu tak pernah hantar lagi sebab tak sempat. Cikgu tak jumpa lagi yang boleh masa bersemuka dulu yang ada bakat. Kalau bersemuka dulu kita kena buat persembahan depan audien lah. Cikgu akan bawa awak ke Carnival STEM tu. Dia akan buat persembahan depan pengadil, dia akan nilai lah. Tapi bila norma yang sekarang ni, biasalah dia akan gantikan dengan video. Okay, bercerita, maksudnya awak kena bercerita di hadapan kamera, rekod 3 hingga 5 minit sahaja.
Dan kandungan dia berkaitan dengan sains. Dia bercerita tapi dalam tu ada konsep-konsep sains. Di mana kalau betul-betul yang berminat, cikgu boleh bantu dari segi membuat teks tu, cikgu boleh bagi. Cuma awak hafal dan awak persembahkan di hadapan kamera. Itu bercerita STEM. Dan yang seterusnya kuis matematik online. Tahun lepas pun ada, budak kita bagi nama. Tapi tarikh tahun lepas dia buat terus peringkat kebangsaan. Maksudnya siapa yang masuk kuis matematik online ni dia terus dikira wakil Kelantan lah. Tapi tahun ni saya baca balik syarat-syarat dia buat dulu peringkat negeri. Kita hanya mendaftar dulu, lepas tu dia akan bagi tarikh. Bila peringkat negeri tu, so daripada markah yang kita dapat tu, dia akan cari kita layak tak untuk wakil kebangsaan, wakil negeri. Kena jawab dulu peringkat negeri. Mungkin soalan dia lebih-lebih kurang lah. Dan kuis ini dalam bahasa Inggeris. Okay, selamat datang yang baru masuk. Okay, kuis ni dalam bahasa Inggeris lah. Tu yang selalunya menjadi kekangan sikit lah murid kita kalau nak masuk. Dia suka matematik, tiba-tiba bahasa Inggeris pula. Memang tak ada dua bahasa, dia macam international. Dia cikgu terang sikit lah kalau ada siapa yang berminat, kita PM lah, PM tepi. Jadi cikgu mungkin boleh bagi contoh-contoh soalan. Dia ada contoh soalan yang tahun-tahun lepas, boleh cuba jawab. Okay, satunya keistimewaan STEM kita tahun lepas dan tahun ini lah. Bermula tahun lepas dan tahun ini, mudah saja. Dia hanya buat di rumah. Tak ada siapa tahu awak buat macam mana. Yang penting dia akan tengok hasil dia sahaja. Okay, dari segi poster, peta iting tu, hasil yang awak tengok. Jadi awak kalau saya tak cakap, saya tak suruh. Tapi kalau awak kata awak suruh abang awak buat ke, dia tak tahu. Dia tak tahu. Cuma bila, tapi kalau awak awak berjaya wakil negeri pun sama juga. Akan buat melalui online juga kalau selagi keadaan kita macam ni lah. Jadi kita akan hantar produk juga. Cuma bila awak wakil negeri, kita menang kan. Contoh kita menang kali ni, awak akan dipilih mewakili negeri. Akan ada panel-panel negeri yang akan bantu. Maksudnya awak hantar yang pertama, dia akan nilai, dia suruh akan baiki. Dia nak bantu tu, nak bagi yang jadi yang terbaik sebab kita nak wakil Kelantan. Itu tak ada masalah lah. Sekarang ni kita buat dulu wakil sekolah kita untuk ke peringkat negeri. Okey, cikgu bagi satu-satu dulu supaya awak dapat gambaran berkaitan dengan setiap pertandingan. Boleh pilih nak masuk yang mana atau boleh je nak masuk semua. Sebab dia tak menghadkan seorang tu kena masuk satu penyertaan, tak ada. Jadi awak masuk dah takat yang awak mampu, nak masuk satu saja pun boleh. Sekurang-kurangnya masuk satu lah. Jadi kita boleh banyak penyertaan dari Sekolah Kebangsaan Dewan Besar. Okey, poster digital. Okay, kalau tengok yang tepi saya bagi ni adalah produk daripada murid kita tahun lepas. Dan dia menang. Murid tahun 6 tahun lepas. Menang peringkat negeri lah, tempat kedua ke ketiga macam tu. Okay, sebab dulu tema dia COVID lah. Dia ada bagi tentang COVID. Apa-apa sahaja kita boleh buat tapi memenuhi kriteria poster lah. Kena tanya cikgu seni awak. Poster tu apa? Maksudnya poster ni dia lebih kepada gambar ke lebih kepada tulisan? Tulisan boleh banyak ke tak? Kita cuba ikut kriteria tu lah. Siapa yang nak betul-betul nak masuk ataupun lepas ni cikgu akan bagi betul-betul kriteria yang detail dia. Yang diambil daripada website. Yang ni cikgu terang dulu. Okay, terima kasih yang baru masuk. Okey, kita ke pertandingan yang pertama, cikgu baru terang ni poster digital. Okey, kita tengok dulu syarat dia. Dia punya syarat lah ataupun syarat kriteria penyertaan dia. Dia terbuka kepada semua murid tahun 4, 5 dan 6. Maksudnya untuk murid-murid yang terlibat dengan KO lah. Hari ni 4, 5 dan 6 semua boleh masuk. Okey, cara dia nak buat poster tu, dia poster online, poster digital.
Bukan poster manual yang kita lukis tangan. Tak, dia digital. Poster digital, jadi kita perlukan perisian ataupun panggil aplikasi lah. Aplikasi yang sesuai. Banyak dah sekarang ni. Awak boleh search nak buat poster macam mana. Awak selalu edit-edit gambar. Dalam aplikasi yang edit-edit gambar tu ada yang boleh buat poster. Okay. Yang selalu kita guna dan saya pernah ajar murid tahun 6 kalau ada dalam ni, awak boleh guna Canva. Okay, Canva. Kalau nak buat secara kata tak online, yang tak melibatkan aplikasi, boleh guna PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu window offline yang kita boleh buat. Cuba bahan awak mungkin boleh carilah kat internet dan cuba ambil bahan yang tiada copyright. Apa maksud copyright? Yang dia tak label. Macam awak pernah tak Google gambar, bila awak buka gambar tu, dia label macam ada nama-nama kecil-kecil kat latar belakang tu. Maksudnya dia tak bagi sangatlah ambil gambar tu. Jadi kalau awak ambil, awak dikira macam meniru. Cuba cari gambar yang tak ada dia tulis-tulis kecil-kecil itu. Dia tak label, dia tak ada watermark. Yang tu mungkin kita boleh guna. Tapi kalau awak guna Canva, yang cikgu ajar tu, Canva tak apa, tak ada masalah. Semua gambar dalam tu tidak diklaim copyright, boleh ambil. Okay, nak mudah guna PowerPoint lah. Okay, nak buat tu sebab pengalaman cikgu yang tahun lepas, murid yang menang, wakil negeri, dia guna PowerPoint je. Tapi sangat menarik lah dia buat. So, cara dia nak nilai bukan dia nak tengok awak guna aplikasi apa. Dia nak tengok hasil yang awak buat tu. Memenuhi tema ke tak, memenuhi kriteria poster ke tak. Tu. Okay, jadi boleh dah mula search ataupun cari-cari nak guna perisian apa, aplikasi apa. Boleh buat di telefon, tak ada masalah. Tak semestinya perlukan laptop, desktop, tak. Boleh edit di telefon sahaja. Murid kita yang menang ni, saya tayang tadi tu, dia buat dengan telefon sahaja. Okay. Dia menang peringkat negeri. Okay. Seterusnya, bahasa yang digunakan untuk poster boleh bahasa Melayu, boleh bahasa Inggeris. Cuma cikgu sarankan jangan campur. Dalam poster awak tu ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Tidak digalakkan lah, jangan campur bahasa. Kalau pilih bahasa Inggeris, semua ayat yang kat atas awak tulis bahasa Inggeris. Tapi poster ni sebenarnya tak perlu banyak-banyak ayat. Dia satu frasa je yang jelas kita nak sampaikan. Jangan tulis banyak-banyak. Bila tulis banyak-banyak dah bukan jadi poster. Okay, size dia ada tetapkan lah. Kalau masa nak hantar tu pastikan awak ambil size A4 lah. Size macam kertas biasa tu. Size A4 dan boleh buat secara menegak, dipanggil potret, atau boleh buat secara landscape, dipanggil memanjang, melintang. Dua-dua boleh diterima asalkan A4, asalkan size A4. Format. Okay, bila kita nak hantar file kita tu, dia ada format dokumen ke, format PowerPoint. Tak boleh. Masa buat mungkin dia format PowerPoint, tapi bila awak nak save, nak simpan, awak jadikan dia format JPEG lah. Gambar-gambar ni selalu dia panggil JPEG ataupun PNG. Dua tu. Selalunya yang kualiti baik ialah PNG tu lah. Kualiti tinggi sikit PNG. Kualiti ni maksudnya gambar awak tu dia tak nampak macam pecah, dia nampak sharp. Kita kalau nak hantar kat orang, kita bagi yang betul-betul sharp lah. Mungkin dia akan print. Bila print, dia akan nampak kalau benda tu size dia terlalu kecil. Bagi size yang maksimum terus pun tak apa. Ataupun kita akan tengok dulu borang yang dia nak hantar tu. Google Form tu dia akan tetapkan size. Ataupun PDF. PDF pun boleh. Okay. Dan poster awak yang paling penting mestilah ciptaan sendirilah. Tak boleh ambil dari internet yang dah siap. Tak boleh. Dia boleh detect. Okay, tu untuk poster dia dah bagi tema. Kita pilih sahaja.
Okey, ni tema dia. Dia bagi siap-siap dah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. So awak pilih, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 tema. Pilih satu sahaja, jangan campur-campur atas poster tu macam-macam. Dah, awak pilih satu sahaja sebab bila awak, contoh awak pilih stay healthy, stay happy. So gambaran poster awak tu mestilah gambar latar belakang yang berkaitan dengan benda inilah, kekal sihat, tentang orang senaman ke, yang bersesuaian dengan tema. Sebab tu dia suruh pilih satu sahaja tema. Okey. Kedua ialah caring to the environment, atau bahasa Melayu dia sayangi alam sekitar. Carilah gambar-gambar yang sesuai. Tema tu bertemakan 5 ni. Tapi kalau awak nak pilih perkataan lain, maksudnya awak nak tulis perkataan yang besar tu perkataan lain, boleh, tak ada masalah. Tapi masih dalam tema tu lah. Dalam tema antara 5 ni. Tapi kalau nak mudah, ambil sahaja ayat dia. Guna sahaja ayat dia terus. Okay, go green, save the planet. Yang ketiga, ataupun amalan hijau, selamatkan bumi. Okay, boleh buat. Seterusnya, say no to the plastic. Katakan tidak kepada plastik. Patutnya kita tak boleh guna plastik sepatutnya. Kalau dalam konsep sains ni lah. Dia ada banyak sebab-sebab dia lah. Mungkin kita rasa tak boleh sampai tak boleh guna, tapi kita boleh kata kurangkan. Tapi ni dia terus guna say no to the plastic. Katakan tidak kepada plastik. Guna benda lain. Untuk pembungkusan, kita digalakkan guna benda lain selain daripada bahan plastik. Okay, yang kelima ialah endangered species, don't let them disappear. Spesies terancam. Terancam maksudnya haiwan-haiwan ataupun tumbuhan yang dah makin berkurangan di muka bumi ini. Dia diancam oleh ancaman manusia lah selalunya. Manusia yang buat ni. So jangan biarkan ianya pupus. Jadi kita sebagai manusia, kita juga yang kena tangani balik isu binatang yang nak pupus ni lah. Jangan biar sampai tak ada langsung dah. Bila pupus dia tak ada langsung kat bumi ni. Cucu cicit anak-anak kita nanti tak kenal dah macam mana harimau tu contohnya. Sebab harimau sekarang masih ada sikit-sikit lah. Dia masih panggil spesies terancam. Dia tak panggil spesies pupus. Pupus macam mana? Dinosaur. Kan? Sebab kita tak pernah tengok dah dinosaur ada sekarang ni. Nanti dikatakan pupus lah. Ada banyak lagi binatang lain yang pupus. Contohnya harimau juga. Tapi dia panggil harimau bertaring lengkung. Harimau tu dia keluar taring. Taring dia nampak keluar. Sekarang ni dah tak ada. Dulu ada. Okay. Contohnya lah. Beza pupus dan terancam. Jadi awak boleh pilih ya. Ambil idea dah. Mana idea awak nak buat. Kalau tentang spesies terancam tu, kita nak masuk gambar orang exercise bersenam pula. Jadi dia tak sesuai. Kena cari gambar yang sesuai. Okey, seterusnya yang kedua. Pertandingan yang kedua. Peta I think sign. Okay, yang ini dah tak payah fikir mana. Masa cikgu, kita tak payah fikir nak letak gambar apa. Sebab kita hanya ikut pembelajaran kita. Buku teks lah senang. Kalau dari pihak awak ada buku teks. Kalau dari pihak cikgu ada dia panggil Document Standard, DSKP. Cikgu guna untuk mengajar tu. Kita ikut yang itu. Maksudnya jangan keluar topik. Pergi buat pelajaran murid tingkatan 1, tingkatan 2, tak boleh lah. Kena guna topik yang daripada darjah 1 hingga darjah 6. Dalam tajuk mata pelajaran sains sahajalah. Okey. Ni syarat dia sama, terbuka kepada tahun 4, 5 dan 6 juga. Cara dia ialah kita membina peta I think berdasarkan tajuk-tajuk dalam DSKP. Jadi awak kena tengok dululah peta I think tu dia ada, kalau tak silap cikgu 9 ke 10 jenis peta I think. Boleh pilih mana-mana yang sesuai berdasarkan tajuk. Dia tak boleh main buat je. Kalau peta minda, kalau kita sebut peta minda dia tak ada syarat
bentuk dia macam-macam boleh buat. Tapi peta I-Think ni kena ikutlah syarat dia. Mungkin awak nak buat peta buih. Yang paling simple peta buih. Tajuk kat tengah, lepas tu keluar buih-buih dia. Dia punya huraian-huraian dia. Tu peta buih. Lepas tu ada lagi peta buih berganda, peta titi, peta peta pokok. Yang tu semua boleh guna. Tapi kena tengok tajuk dulu. Okey, yang ini cikgu rasa cikgu boleh bimbing. Kalau siapa yang nak masuk, awak boleh draft dulu ke, hantar kat cikgu, cikgu kata comel dah, baru buat dengan komputer. Ni cara dia pun dengan komputer lah. Selalunya orang buat dengan PowerPoint. Boleh juga guna aplikasi, tak ada masalah. Saiz dia sama macam poster tadi, A4, boleh menegak, boleh melintang. Format pun sama, masa nak save, nak hantar tu. Sebelum awak save betul-betul tu, tak payahlah terus save macam ni lagi. Format, kalau buat dalam PowerPoint, biar dulu dalam PowerPoint tu sampai comel dah baru save. Sampai puas hati dah baru awak save. Masa awak nak hantar kat cikgu untuk nak edit dulu kan, awak boleh hantar PowerPoint pun boleh. Awak nak tunjuk kat cikgu gambar terus pun tak apa. Untuk kita nak baiki dululah. Tapi kalau rasa dah puas hati nak terus hantar, tak ada masalah. Dan biasalah dia kena ciptaan sendiri, tak boleh ambil kat internet. Okey. Ni yang ketiga, bercerita STEM. Cikgu harap adalah 1 atau 2 penyertaan kita. Kalau ada yang berminat betul, saya boleh tolong buat teks. Kita akan fokus satu tajuk, kita akan ceritakan tentang tajuk tu. Kalau macam cikgu tengok pengalaman cikgu tengok tahun-tahun lepas yang kita pergi tengok dekat Carnival tu sebelum COVID dulu, macam-macam lah dia orang buat cerita tentang tajuk bumi tu, bumi, matahari dan tajuk tahun 5, bumi, matahari dan bulan. Dia buat cerita, dia bercerita balik. Kalau nak ambil tema haiwan pun boleh, nak ambil tema tumbuhan pun boleh. Kalau sekarang silibus tahun 5 KSSR dah ada tajuk manusia kan, sistem darah, sistem saraf apa semua tu kita boleh buat. Kita buat bercerita bagi menarik. Dan cikgu ada buat syarat tak? Ada, okey. Sama syarat dia 456. Cara dia ialah kita menyampaikan, lambat sikit. Kita menyampaikan cerita fakta-fakta sains dalam buku teks lah. Yang senang cerita ni dalam buku teks awak. Awak boleh selak buku teks dulu. Tajuk mana yang best nak buat bercerita. Dan disampaikan dalam bahasa Melayu sahaja. Saya baca syarat dia cakap bahasa Melayu sahaja. Jadi lagi mudah lah kita buat teks bahasa Melayu. Kita rekod. Sebab tak boleh nak buat persembahan depan-depan audien, depan-depan pengadil. Kita rekod persembahan 3 hingga 4 minit sahaja. 3 minit dah okey dah. Asalkan lebih 3 minit 1 saat, dah okey dah. Okey, format dia MP4 lah sebab format video ataupun beberapa format lagi yang dia bagi tu. Selalunya MP4 lah, mudah diakses oleh mana-mana komputer. Dan untuk markah, bukan markah keseluruhan lah, ada markah tambahan sikit untuk kostum. So ni kalau awak cerita tentang bumi, awak nak pakai kostum bumi, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak pakai pun bukanlah menjadi masalah dia tolak, dia tak menang terus dah. Sebab dia markah, sedikit markah lah ada pada kostum. Tapi prop tak ada markah. Contohnya awak letak ada awak buat pokok kat tepi ni ke, dia tak ada markah untuk prop. Prop tu benda yang tak lekat kat badan kita, yang ada di tepi-tepi kita, belakang kita. Untuk bercerita STEM ni dia tak minta kita buat prop. Dia kata kalau kita nak buat prop, kita bagi lekat kat badan kita. Contoh awak nak cerita tentang tumbuhan, nama pokok nak fokus kepada pokok bunga matahari ke kan, awak pakailah bunga matahari kat muka ni, contoh tu boleh. Tu dikira kostum. Okay, siapa yang berminat boleh PM cikgu yang ni. Kita tak target banyak lah untuk masuk video tu. Okay, yang keempat atau yang terakhir yang kita layak untuk masuk ialah kuis matematik online. Okay, kita ada 33 orang masuk sambil-sambil saya tak limat. Siapa yang baru masuk, cikgu akan share link
rakaman lepas ni, boleh dengar daripada mula. Okay, kuis matematik online ni adalah live lah, macam live. Maksudnya bukan awak kena buat kat rumah dulu hantar, tak. Bila dia akan bagi tarikh, kita daftar dulu. Kalau yang berminat kita bagi nama dulu. Daftar, lepas tu dia akan beritahu bila tarikh untuk kita masuk online. Maksudnya masa tu kita kena ada lah internet, ada data kat rumah, ada line untuk kita join kuis ni. Okay, untuk tahun ni kalau saya tak ada salah faham pada dia punya kriteria tu, dia nak buat dulu peringkat negeri. Maksudnya awak akan masuk peringkat negeri lah. Menang ni dapat, tak menang pun dah dapat CJ negeri. Kuis dia adalah dalam bahasa Inggeris sahaja. Ini menjadi cabaran sikit lah. Kadang-kadang matematik, satu matematik tu susah dah kadang. Itu dia buat bahasa Inggeris pula. Okay, dia bahasa Inggeris. Soalan dia bahasa Inggeris. Dia ada dua bahagian, A dan B. Bahagian A tu dia subjektif tapi macam jawapan pendek lah. Kita kena type nombor jawapan. Dia panggil berstruktur. Awak kira-kira jawapan dia contoh 3 meter. Awak kena tulis, kena type 3 meter macam tu. Bahagian B multiple choice, aneka pilihan. ABC lah, pilih sahaja. Kita kena faham soalan lah. Pertandingan peringkat negeri mengikut tarikh yang akan diberikan. Peserta terbaik tu dia akan pilih lah daripada markah yang kita dapat tu. Kita akan layak mewakili negeri ke kebangsaan. Itu cara untuk kuis online. Minat matematik boleh ya. Okay. Untuk kalimat tu habis dah. Untuk setiap pertandingan 4 pertandingan yang cikgu terangkan tu dah habis dah. Cikgu terangkan. Atau ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada tak yang nak tanya soalan? Senyap je ni. Faham? Angkat tangan. Angkat tangan nak tanya soalan ke nak kata faham? Okey, bagus. Terima kasih atas respon. Okey, mungkin yang baru masuk cikgu tunjuk sikit teaser kita lah. Video yang cikgu tunjuk ni sebenarnya dia ada contoh-contoh dah lah daripada yang tahun lepas murid kita. Cikgu ambil yang murid kita lah. Kita tengok dulu sebab tadi masa video cikgu buka tu cikgu tak rekod lagi. Cikgu nak sambil rekod, kita tengok sikit.
Safa. Assalamualaikum. Cikgu Safa tu. Ya, ya. Ada tak pertandingan ni yang melibatkan murid dalam kumpulan? Hmm, siapa tengok tu dia ada banyak lagi lah yang bawah tu. Yang tak pernah. Tak pernah lagi tapi saya tak pastilah. Kena tengok balik lagi sekali. Kalau ada macam mana cikgu dia? Nak masuk Itulah. nak target. Itulah kalau saya tanya tu, kalau yang kumpulan tu, kalau murid nak menyertai tu macam mana cara dia? Okey, kalau ada saya maklum pula lah. Sebab dia terlalu banyak saya tengok tu. Kena buka sasa. Kalau kumpulan tak pasti. Mungkin kita kena ada jalankan projek tu. Tak apalah, untuk hari ni kita target yang 4 ni dulu. Kalau ada yang kumpulan tu cikgu akan maklum pula lah melalui grup kelas. Dia punya tempoh dia sampai September. Boleh mula dah hari ni sampai berapa September cikgu dia? Kita tak awal September lah sebab dia kena hantar awal September. Ni dah berapa Ogos dah hari ni, boleh dah buat. Okay, kalau peringkat negeri kita kena hantar sebelum 5 September. Tapi cikgu sarankan peringkat sekolah kita ni awak buat 1 September tu kena beres dah. Supaya cikgu nak check penyertaan awak lah. Yang mana yang nak hantar dengan cikgu tak ada masalah. Cikgu akan tolong hantarkan. Yang awak nak terus hantar pun boleh. Saya akan share link tu. Ada Cikgu Din, dia ada selalu yang ada ni pertandingan inovasi STEM yang kumpulan. Tapi saya tak pasti kalau online macam mana. Sebab dulu bersemuka memang adalah sekolah rendah masuk inovasi STEM. Macam dia ada buat rekaan apa-apa projek yang boleh membantu, yang boleh memudahkan kerja manusia tu dia panggil inovasi lah. Macam dia kreatif balik kan, dia cipta alat, jadi dia present lebih kurang 3 hingga 5 orang. Tapi untuk online ni saya tak pasti lagi, kena buka balik syarat dia. Okey, itu saja cikgu rasa untuk taklimat hari ni. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh tanya cikgu, PM cikgu. Dan dah boleh nak mulakan, dah ada idea, dah boleh mulakan nak buat poster dengan peta iting tu dah boleh buat. Yang berminat untuk masuk kuis matematik online, bagi nama kat cikgu. Kita perlu daftar dulu. Okay. Itu saja. Cikgu Din ada nak tambah apa-apa? Terima kasih banyak Cikgu Safa. Harapan cikgunya pada semua anak-anak SK Dewan Besar supaya menyertai lah. Sebab ni memang peluang besar untuk kita. Seperti yang Cikgu Safa beritahu ini, kalau kita banyak penyertaan pun dah dapat hadiah untuk sekolah. Dah dapat sijil. Jadi lupakan norma lama, kita terpaksa hidup dengan norma baru. Jadi sertailah pertandingan yang diadakan secara atas talian. Kalau dulu kita hebat di padang dengan permainan kriket, macam-macam permainan. Untuk setahun dua ni, kita tidak dapat lagi menyertai pertandingan yang berupa fizikal macam itulah.
Jadi harapan cikgunya anak-anak kita ni join lah pertandingan STEM ni. Dan apa-apa pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun PPD lah. Biasanya kita kongsikan dalam grup kelas. Jadi tengok tu kalau cikgu rasa kalau di rumah ni kita boleh minta bantuan dengan abang kita, kakak kita ada untuk lebih menampakkan kreatif kita tu, minta pandangan. Lebih mudah. Pertandingan ni lebih mudah untuk kita dapatkan CJ. Itu ada. Jadi cikgu galakkan semua anak murid menyertai setiap pertandingan yang dianjurkan dan bagi tahu rakan-rakan kita. Yang tak menyertai GM pagi ni, bagi tahu rakan-rakan kita ada program pertandingan STEM. Peringkat negeri dan kebangsaan. Minta dia orang galakkan rakan-rakan kita untuk sama-sama menyertai. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih Cikgu Safa dan semua rakan guru yang bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Din. Terima kasih juga pada semua yang meluangkan masa untuk masuk GM pagi ni. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan tu jelas dan kalau ada lagi persoalan lanjut boleh tanya cikgu. Nak tunjuk hasil kat awak, nak minta pendapat cikgu pun boleh, tak ada masalah, cikgu boleh bimbing. Okey, itu saja untuk hari ni. Awal sikit lah kita habis. Minggu depan kita ada juga program Cikgu Nanda. Macam mana kita nak buat tu? Yang kuis tu. Kuis online bola jaring dan bola sepak. (18 Ogos kalau ikut lah. Kita kena online. Okey, kita ada program pertandingan kuis secara atas talian tu. PPD. Jadi kita akan buat pada hari Sabtu depan. Kita sempat lagi lah sebab dia tarikh dia habis 18 bulan rasanya. 18 bulan 8. Kuis pertandingan bola sepak dan bola jaring. Jadi anak-anak cikgu yang nak menyertai, cikgu dah tengok soalan dia agak sukar. Jadi bolehlah mula sekarang ni boleh semak peraturan-peraturan dalam pertandingan bola sepak dan bola jaring dan istilah-istilah Perempuan bola yang jaring, lelaki bola dia sepak gitu ya. ya, istilah-istilah yang dia gunakan tu pun istilah-istilah baru yang kita tak kadang-kadang kita tak biasa dengar pun. Jadi boleh semak peraturan untuk lelaki bola sepak dan pertandingan, untuk perempuan cuba semak peraturan untuk pertandingan bola jaring. Cikgu bagi clue ada, dia tanya keluasan padang, macam-macam lah. Boleh Okey. cikgu-cikgu yang bola jaring, bola sepak boleh macam bagi nota ke dulu. Okey. Minggu ni kan? Boleh lah. Dalam grup dia tu boleh bagi nota ke anak-anak kita ni. Walaupun bukan ahli kelab pun kita sertai lah sama-sama. Dia bila kita sertai, dia terus dapat sijil. Okey. Rasanya Kak Nija itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti cikgu akan share link lah. Kalau siapa nak tengok semula, saya akan share link dalam grup kelas lah. Senang. Okey, terima kasih semua. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.
Terima kasih, cikgu.